Pada lewat malam 21 April 1969, seorang wanita yang berumur 24 tahun bernama Sharon Wood yang baru je habis kerja sedang dalam perjalanan ke parking keretanya. Dia nak pergi berjumpa dengan suami dia malam tu. Pasangan muda ni sebenarnya sedang menghadapi masalah, sedang dalam proses penceraian, dan pada malam tu Sharon planning nak pergi jumpa dengan husband dia untuk discuss pasal hubungan diorang. Dalam perjalanan ke keretanya, tiba-tiba dia dengar macam seseorang daripada belakang. Menyedari yang dirinya dalam bahaya, Sharon cepat-cepat berjalan dan pergi ke tempat di mana kedengaran ramai orang. Tetapi bila bahunya ditepuk, Sharon menoleh ke belakang. Seorang lelaki mengacukan pistol di dada Sharon dan menyuruhnya untuk diam dan ikut je perintah kalau mahu hidup. Sharon yang pada masa ni terkejut bertindak untuk menyerang lelaki tu. Hoi, gila, berani dah Minah ni. Sharon telah menjerit sekuat-kuat hatinya, akan tetapi lelaki tu telah unlock leher si Sharon ni untuk mencekiknya. Lelaki ni bertubuh besar dan tinggi, tambah pula dia seorang perempuan. Memang susahlah dia nak menghalang serangan tu. Walaupun macam tu, Sharon berjaya sedaya upayanya untuk melawan. Dia tahu kalau dia menyerah kalah, dia akan mati pada malam tu. Memang dia melawan gila-gila punya lah. Dia sepak celah kangkang lelaki tu sampai sedak, guys. Dia cuba merampas pistol lelaki tu sehingga kan pistol tu terjatuh daripada genggaman. Dan bila lelaki tu cuba menutup mulut Sharon dengan tangan, dia menggigit gila-gila, guys. Sekarang ni mamat tu pula yang struggle sebab si Sharon ni gigit tak lepas weh. Sampai berdarah kot. Tengah-tengah diorang bergelut tu, tiba-tiba sebuah kenderaan lalu dekat tempat kejadian. Lelaki tu menggelabah mencapai pistolnya yang terjatuh tu dan terus melarikan diri. Polis telah dihubungi dan Sharon telah memberikan gambaran yang lelaki tu bertubuh gempal, tinggi dan mempunyai anak mata yang berwarna biru. Walaupun Sharon mengalami trauma selepas daripada insiden ni, tetapi dia bernasib baik sebab survive. Lain pula nasibnya kepada 3 lagi wanita sebelum Sharon, di mana mereka telah dirogol, dimutilasi dan dibunuh. Apa yang mengerikan pasal kematian diorang adalah cara mereka diperlakukan selepas mereka dibunuh. Secara spesifiknya, apa yang dilakukan kepada kaki-kaki mangsa. Hari ni Abang Boy nak membahas satu kes di mana pembunuhnya ada foot fetish tu. Kes ni lebih dikenali sebagai The Shoe Fetish Slayer. Kalau korang dah ready, let's go. Assalamualaikum, nama aku Abang Boy dan welcome to channel Abang Boy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Pada tahun 1968, raya US digemparkan dengan berita pembunuhan calon presiden Robert Kennedy. 5 tahun sebelum tu, abangnya John F. Kennedy dibunuh oleh pembunuh upahan. So pada masa ni, rata-rata raya US memang tengah chaos, guys. Tunjuk perasaan merata-rata. Pasal peperangan Vietnam lah, pasal hippies lah, black power lah, dan macam-macam lagi lah. Korang tahu tak, pada time ni, tahun 60-an hingga ke 80-an adalah masa di mana paling ramai pembunuh bersiri dekat US. Memang ramai gila kot. Antaranya adalah The Boston Strangler, Richard Speck, Zodiac Killer, Ted Bundy, Son of Sam, Edmund Kemper, BTK, John Wayne Gacy, Jeffrey Dahmer dan ramai lagi lah. Ini adalah era di mana pembunuh-pembunuh bersiri ni tumbuh macam cendawan. Serius, memang gila kot pada masa ni. Pada time ni, kejadian Sharon Wood ni, ayat serial killer ni belum wujud lagi. Polis masih terkial-kial mencari clue yang mengaitkan pembunuhan yang terjadi. Pada 29 Januari tahun 1968, Linda Slauson yang bekerja sebagai sales girl untuk sebuah syarikat buku didapati hilang semasa berjalankan tugas. Kerja si Linda ni sebenarnya sales girl yang pergi daripada rumah ke rumah untuk menjual buku ensiklopedia. Pada hari tu dia bekerja seperti biasa. Jalan yang ditugaskan untuk dia ni pada hari tu adalah di Portland, Oregon. Hari tu adalah hari terakhir Linda ditemui masih hidup. Tak ada siapa yang tahu apa sebenarnya yang terjadi pada Linda. Even syarikat buku tempat Linda bekerja pun tak tahu dia pergi mana.
Parents si Linda ni telah membuat laporan polis pada malam harinya. Akan tetapi tak ada apa pun yang polis boleh buat pada masa tu. Kereta Linda telah dijumpai tetapi tak ada clue pun. Bila polis menyoal setiap rumah di kejiranan tempat kereta tu ditemui, masih tak menemui apa-apa bahan bukti. Lama kelamaan, kes kehilangan Linda ni menjadi sejuk dan diabaikan. Pada November 1968, seorang lagi wanita yang bernama Jan Susan Whitney yang berumur 23 tahun didapati hilang di tepi highway Interstate 5 di antara Salem dan Albany. Apa yang terjadi adalah kereta yang dipandu Jan Susan didapati rosak dan ada kemungkinan yang Jan telah menumpang seseorang di tepi jalan untuk pulang ke rumahnya. Zaman-zaman ni memang famous lah jenis tumpang-tumpang orang ni. Memang selamba je perempuan naik kereta strangers. Dah macam-macam kes pembunuhan yang Abang Boy cover dekat channel ni berkenaan dengan hitchhike ni. Antara kes yang Abang Boy cover adalah Mary Vincent. Link dia ada Abang Boy letak dekat atas ni. So anyway, apa yang terjadi pada Jan Susan Whitney ni menjadi misteri. Dia hilang tanpa khabar berita guys. Sama juga apa yang terjadi pada Linda Slauson. 4 bulan kemudian, pada Mac 1969, seorang remaja yang berumur 19 tahun, Karen Spinker, didapati hilang. Dia ni baru je nak balik ke rumah daripada kolejnya. Dia sepatutnya berjumpa dengan ibunya untuk makan tengah hari di restoran kegemaran mereka. Akan tetapi Karen tak muncul-muncul. Sejam, 2 jam, 3 jam, penyudahnya mak dia kena sidai. Setelah laporan polis dibuat, mereka mendapati yang kereta Karen dah park dah berhampiran dengan restoran tu. Tetapi Karennya tak ada. Bila polis menyiasat saksi yang berada di area berdekatan, mereka mengatakan yang mereka nampak Karen pada masa tu dan mereka juga nampak Karen telah diikuti oleh seorang wanita bertubuh lampai dan cabi. Ada satu benda yang interesting. Menurut salah seorang daripada saksi, mengatakan yang wanita bertubuh lampai tu adalah sebenarnya seorang lelaki yang mengenakan pakaian perempuan. Mula-mula tu polis tak dapat mengaitkan semua kes kehilangan ni. Senang cerita, pada masa ni polis memang blur gila lah. Dorang kendalikan kes ni secara berasingan. Dorang tak menjangkakan yang kesemua kes kehilangan ni disebabkan oleh seorang je pembunuh bisri. Sebulan selepas tarikh Karen ni diculik, inilah insiden yang membabitkan Sharon Wood tu. Disebabkan lelaki misteri tu gagal menculik Sharon, keesokan harinya lelaki tu telah cuba untuk menculik seorang lagi remaja perempuan yang berumur 15 tahun geng. Dia gagal disebabkan remaja tu melawan dan secara kebetulan ada pejalan kaki yang lain lalu dekat area penculikan tu berlaku. Ingat habis kat situ ke? Hoi tak, dia tak puas hati lagi. Besoknya lagi, pada 23 April 1969, seorang wanita yang berumur 22 tahun yang bernama Linda Sally dilaporkan hilang. Serius tu, kemaruk gila kot lelaki ni. Selagi tak dapat, selagi tu dia nak try. Linda ni sebenarnya sedang mencari hadiah untuk teman lelakinya di sebuah shopping mall. Dia sepatutnya berjumpa dengan teman lelakinya pada petang tu. Tunggu punya tunggu, Linda tak muncul-muncul. Macam kes Karen juga, keretanya ditemui di parking lot shopping mall tu. Satu laporan kehilangan telah dibuat pada keesokan harinya bila Linda ni tak datang kerja. Tetapi semuanya berubah bila 2 mayat yang dah mereput ditemui di sungai Long Tom River oleh seorang pemancing. Mayat tu telah dikenal-pasti sebagai Linda Sally dan Karen Spinker. Mayat-mayat tu ditemui selepas 3 minggu kehilangan Linda Sally. Bila polis sampai di tempat kejadian, first yang diorang jumpa adalah mayat Karen Spinker. Mayat tu telah diikat dengan kotak transmisi kereta untuk dijadikan pemberat supaya mayat tu tak terapung guys. Polis juga mendapati yang cara ikatan tu memang agak pelik. Tali yang digunakan juga memainkan peranan utama dalam penangkapan lelaki misteri ni. Selepas penemuan mayat Karen, polis meneruskan pencarian lagi. Kok-koklah ada lagi mayat yang dibuang dekat situ. Rupa-rupanya memang betul sangkaan polis. Mayat Linda Sally ditemui berdekatan dengan mayat Karen. Sama juga, mayat Linda telah diikat dengan enjin kereta dan dicampakkan ke dalam sungai tu. Kedua-dua mayat yang diorang jumpa ni dalam proses akhir perebutan. Memang susah untuk diorang cam mangsa. Rekod gigi terpaksa diambil untuk proses pengejaman. Keputusan bedah siasat pun seksa gila kot. Diorang susah nak mengenali punca kematian yang sebenar. Terdapat banyak kesan-kesan luka pada tubuh mangsa. Akan tetapi ada satu kesan lebam yang jelas di leher mereka, menandakan yang mereka telah dicekik. Ada satu benda pelik yang polis ni jumpa pada mayat-mayat tu. Kedua-dua mangsa telah dipotong dan mangsa dipakaikan dengan bra yang jauh lebih besar daripada tubuh mereka. Dekat dalam bra tu pula dimuatkan dengan kertas yang berwarna perang.
Polis meneruskan misi pencarian selama beberapa hari di sepanjang Long Tom River, tetapi tak ada lagi mayat yang ditemui. Polis merumuskan yang pembunuh ni adalah seorang lelaki yang bertubuh besar dan ada juga kemungkinan yang pembunuh ni ada seorang lagi pembantu disebabkan berat spare part kereta yang ditemui bersama mangsa-mangsa ni. Hoi, berat guys. Disebabkan Karen adalah seorang pelajar kolej, polis bertindak untuk menyoal siasat rakan sekolejnya di Oregon State University. Dalam siasat-siasat tu, polis mendapat tahu yang pelajar kolej tu telah banyak membuat aduan kepada badan kolej tentang seorang lelaki yang selalu mengganggu student perempuan dekat situ. Ada juga aduan di mana mereka melihat lelaki tu selalu mundar-mandir di kawasan dom perempuan pada malam hari. Ada seorang student perempuan yang mengatakan yang dia pernah date dengan seorang lelaki dalam lingkungan lewat 20-an. Lelaki itu mengatakan dia adalah seorang pesara tentera dan ingin mencari teman hidup. Student tu menambahkan lagi yang lelaki ni agak creepy dan menyeramkan. Korang nak tahu tak apa yang lelaki misteri ni tanya dekat perempuan tu? Dia tanya, tak takut ke keluar dengan orang yang tak kenal? Tak takut kena cekik ke? Hoi, gila creepy. Memang taklah dia nak keluar dating lagi dengan lelaki tu. Disebabkan student perempuan tu tak tahu sangat latar belakang pasal lelaki misteri tu, polis menyuruh student tu untuk call polis serta merta kalau lelaki tu ada kontak dia lagi. Student ni sebenarnya tak expect apa-apa pun, tetapi selepas 3-4 hari, lelaki tu roja balik lah siut. Student ni apa lagi? Dia set date dengan lelaki tu dalam masa sejam. Lepas tu dia terus roja polis. Bila polis datang dekat tempat yang dijanjikan, diorang jumpa seorang lelaki yang tinggi lampai. Polis pun tanyalah siapa nama dia. My name is Jerry Brudos. Walaupun polis mengesyaki dia ni, dia bertenang je guys. Sepanjang soal jawab polis tu, dia jawab satu persatu soalan tanpa menunjukkan yang dia gelabah ataupun cuak. Ini menandakan yang lelaki ni sama ada dia tak bersalah ataupun dia adalah seorang yang langsung tak ada rasa bersalah. Polis tak ada bukti untuk menahannya, tetapi polis decide untuk memerhatikan Jerry ni daripada jauh. Polis dapat tahu yang si Jerry ni bekerja sebagai juru teknik elektrik dan dia tinggal berdekatan dengan highway Interstate 5. Selepas 5 hari memerhatikan pergerakan Jerry, polis decide untuk menahannya untuk disoal siasat. Siapa sebenarnya Jerry Brudos ni? Jerry dilahirkan pada 31 Januari 1939 di Webster, South Dakota. Mak ayah si Jerry ni selalu berpindah randah disebabkan kerja mereka. Last kali mereka satu keluarga tinggal tetap di Oregon. Jerry dibesarkan dengan banyak masalah guys. Jerry adalah anak paling bongsu dalam keluarganya. Hubungan dia dengan ibunya sangat-sangat toksik. Sebenarnya ibunya nak sangat anak perempuan. Ibunya akan sentiasa memperlekehkan Jerry. Buat tu salah, buat ni salah, ada saja yang tak kena pada dia. Abang-abang dia okey je tau, tetapi dia dibuli teruk daripada segi mental. So benda ni mempengaruhi otak Jerry sebab dia tahu yang maknya sangat-sangat nak anak perempuan. Dia develop satu perasaan membenci perempuan. Akan tetapi pada masa yang sama, dia nak jadi perempuan tu. Konflik dalam diri Brudos ni membuatkan dia tak mempunyai ramai kawan. Dia hidup dalam dunia fantasinya sendiri. Sejak umurnya 5 tahun, dia dah mula mencuri pakaian dalam jiran-jirannya. Sidai je memang hilang. Dan dalam pada masa yang sama, Jerry sudah mula obses tentang kaki dan kasut tumit tinggi. Semua ni bermula bila si Jerry ni terjumpa satu kasut tumit tinggi yang berwarna merah dekat tong sampah. Dia ambil kasut tu dan pakai kasut tu dekat dalam bilik dia. Tapi kantoi guys, maknya ternampak yang si Jerry ni pakai. Mak dia punya marah macam orang gila kot. Ini masa dia umur 5 tahun tau. Melihat reaksi maknya, Jerry beranggapan yang ada sesuatu yang menarik pasal kasut tu, tetapi tak dibenarkan. Dia macam lagi kita larang, lagi dia nak buat. Sejak daripada tu, dia mula develop satu obsesi pasal kasut tumit tinggi ni. Walaupun selepas dimarahi oleh ibunya, dalam diam-diam dia mula mencuri-curi untuk memakai kasut maknya bila tak ada siapa dekat rumah. Pada umurnya 17 tahun, food fetish si Jerry ni dah mula berubah menjadi fantasi seksual. Macam-macam lah dia angan-angan. Abang Boy tak nak mention lah dekat dalam video ni, tetapi pada masa ni Jerry menjadi lebih berani. Dia mula bertindak untuk merealisasikan fantasinya. Dia telah mengorek satu lubang besar untuk dijadikan sebagai penjara yang dia nak simpan hamba seksnya. Dia telah menculik seorang remaja yang berumur 17 tahun dan memaksa wanita tu untuk melakukan aksi seksual kepadanya. Dia telah ugut untuk menikam remaja tu
kalau setiap perintahnya tak dituruti. Dia siap ambil gambar guys. Satu pasangan yang secara kebetulan sedang bersia-sia di tempat kejadian ternampak apa yang berlaku dan berjaya menangkap Jerry. Jerry telah mengaku bersalah di balai polis dan Jerry dimasukkan ke ward sakit jiwa di Hospital Besar Oregon selama 9 bulan. Doktor psikiatris yang merawat Jerry pada masa itu mendapati semua ni berpunca daripada perasaan bencinya kepada ibunya sendiri, dan dia juga membenci wanita secara general. Dia menganggapnya semua wanita adalah bahan permainan dia. Salah satu fantasinya adalah untuk menculik dan membunuh wanita dan meletakkan mereka dekat dalam freezer. Dia akan kemudiannya mengeluarkan mayat wanita tu dan memperagakan pakaian dalam yang telah dicurinya. Gila mat. Tetapi yang peliknya, doktor yang handle kes Jerry ni merumuskan yang ini hanyalah fantasi seorang remaja dan mengklasifikasikan si Jerry ni sebagai seorang yang tidak berbahaya. Aku tak tahulah siapa yang gila, si Jerry ni ke ataupun doktor tu yang gila. Kau dah kenapa siap? Jerry dibenarkan untuk menamatkan zaman persekolahannya, dan selepas dia habis sekolah, Jerry terus masuk askar. Tetapi perkhidmatannya tak lama guys. Dia telah dilepaskan daripada perkhidmatan disebabkan perangainya. Tak ada rekod pasal apa yang dibuat, tapi ramai yang membuat spekulasi yang benda ni ada kaitan dengan fetish si Jerry ni. Sejurus selepas dia berhenti daripada askar, dia telah bekerja sebagai seorang juru teknik, dan pada umurnya 22 tahun, dia telah bertemu dengan seorang wanita yang berumur 17 tahun, dan tak berapa lama selepas tu mereka pun berkahwin. Isterinya ni agak pemalu lah. Dia mengikut je apa yang si Jerry ni nak. Dia menyuruh isterinya untuk tidak mengenakan sebarang pakaian di rumah selain daripada kasut tumit tinggi. Jerry juga dikatakan akan mengadakan hubungan intim sebanyak 5 hingga 6 kali sehari dengan isterinya. Isteri si Jerry ni melayan je apa je nafsu kuda si Jerry ni, sampailah mendapat 2 cahaya mata. Selepas daripada ni, isterinya dah penat. Dia dah tak larat dah nak melayan nafsu si Jerry ni, yang makin hari makin tak masuk akal. Ada sekali tu, Jerry dilihat mengenakan pakaian dalam wanita tengah melepak tengok TV. Apa gila mamat ni? Bila isterinya membebel, dia marah balik. Dia rasa kecewa disebabkan isterinya tak faham minat dia. Gila. Kalau kau minat main game PS5 ke, main game PC ke, kau kaki pancing ke, itu tak apa lagi tau. Ini kau punya hobi adalah pakai bra dan seluar dalam wanita. Siapa boleh terima tau. Ada sekali tu, isterinya terjumpa pemberat kertas dalam bentuk wanita. Kena bebel lagi Jerry. So benda ni membuatkan si Jerry ni kembali ke dalam dunia fantasinya. Dia dah tak membenarkan si isterinya masuk dekat dalam workshop. Kalau nak panggil Jerry ni dekat dalam workshop dia, isterinya akan menggunakan intercom untuk mereka berhubung. Bila umur Jerry ni 28 tahun, Linda Slauson telah datang mengetuk pintu rumahnya dengan niat untuk menjual buku ensiklopedia. Jerry telah menjemput Linda untuk masuk ke dalam workshopnya dekat dalam bilik basement. Linda adalah mangsa pertamanya. Dekat dalam workshop tu, Jerry bertindak untuk memukul belakang kepala Linda dengan menggunakan kayu dan mencekiknya. Semua ni berlaku pada masa isteri dan anak Jerry ni ada dekat rumah tau. Gila berani. Dia menanggalkan pakaian Linda dan mengenakan pakaian dalam wanita yang lain. Dia akan menangkap gambar mayat Linda ni dalam pelbagai pos-pos erotik. Tak cukup dengan tu dia juga melakukan hubungan intim dengan mayat tu. Gila betul. Selepas puas, dia akan menyimpan mayat tu dekat dalam freezer. Dia akan mengeluarkan kembali mayat Linda ni beberapa kali sehari untuk memuaskan nafsunya. Menurut Jerry, dia telah menyimpan mayat Linda selama 5 hari. Dan kemudiannya dia telah membuang mayatnya di sungai Willamette. Pada bulan Ogos 1968, Jerry telah berpindah ke Salem dan bekerja sebagai juru teknik berdekatan dengan Highway Interstate 5. Dan di sinilah dia telah bertemu dengan mangsanya yang kedua, iaitu Jane Susan Whitney. Jane Susan sebenarnya mengalami masalah kerosakan kereta dan si Jerry ni telah menumpangkannya untuk balik ke rumah. Pada masa dia jumpa Jane tu, Jane sebenarnya sedang bersama dengan 2 orang lelaki. Jerry decide untuk menumpangkan mereka bertiga. Setelah drop 2 orang lagi rakan si Jane ni, Jerry mengatakan yang dia nak berhenti dekat rumahnya sebentar untuk mendapatkan alat-alatan dengan niat untuk merepair kereta si Jane ni. Bila Jerry ni masuk balik dekat dalam kereta, dia tak duduk dekat depan tau. Sebaliknya, dia duduk dekat belakang Jane. Jerry bertindak untuk mencekik Jane daripada belakang dan membunuhnya.
Jerry telah mengenakan pakaian dalam wanita dan menangkap gambar-gambar mayat Jen. Jerry kemudiannya telah mencangkuk bahagian belakang mayat Jen dan menggantungkan mayat tu ke udara selama beberapa hari. Ada satu insiden yang terjadi pada masa ni. Satu kereta telah melanggar rumah Jerry dan merosakkan bahagian ruang tamu. Walaupun polis yang menyiasat insiden ni datang kat rumah Jerry, dia tak kantoi guys. Mayat tu masih tergantung dekat dalam basement rumahnya pada masa benda ni berlaku. Anyway, pada masa si Jerry ni ditangkap, Jerry sedang memakai seluar dalam wanita. Hei, gila, serius tu. Masa disoal siasat, Jerry memberikan kerjasama penuh kepada pihak polis. Dia describe dia punya crime tu in detail, seolah-olah dia bangga dan happy. Macam polis tu faham dia punya fetish. Menurut Jerry, selain daripada 4 mangsa bunuhnya, dia pernah juga mencuba untuk kidnap beberapa lagi wanita lain tetapi tak berjaya. Dan salah seorangnya adalah Sharon Woods. Bila ditanyakan kenapa si Jerry ni memotong kedua-dua mangsanya, dia cakap yang dia sebenarnya nak jadikan acuan simen untuk dijadikan pemberat kertas. Dia nak mengabadikan mangsa-mangsanya seolah-olah benda tu macam satu trofi guys. Mangsanya yang pertama, Linda Slauson. Jerry telah memotong kaki kirinya dan membuangkan mayatnya di sungai. Dia memperagakan koleksi kasut tumit tingginya dengan menggunakan kaki yang telah dipotong tu. Korang nak tahu tak sebab apa dia kidnap mangsanya yang ketiga? Karen ni. Sebenarnya dia kidnap sebab dia tak suka kasut yang dipakai oleh mangsa. Dia bengang sebab kasut tu tak cantik langsung. Sebab tu je, si Jerry ni memakai pakaian wanita pada masa tu, menghampiri Karen dan mengacukan pistol kepadanya. Tetapi dalam semua mangsa-mangsanya, Jerry melakukan benda yang paling tak masuk akal untuk mangsanya yang terakhir. Setelah mencekik mangsa, dia telah meletakkan wayar elektrik dekat dalam tubuh mangsa tau. Dia buat macam tu sebab apa korang tahu? Dia salurkan elektrik melalui wayar tu dengan harapan dapat membuatkan mayat tu bergerak semasa menggayakan pakaian dalam biliknya. Hei, kau rasa? Sebelum si Jerry ni dibawa ke balai polis, Jerry telah mengarahkan isterinya untuk membakar ke semua barang-barang bukti yang terdapat dekat dalam workshopnya. Mojolah isterinya tak mengikut arahan tu. Polis berjaya mendapatkan kesemua bahan bukti yang mengaitkan Jerry dengan siri pembunuhannya. Baju-baju mangsa, pakaian dalam, pemberat kertas, kasut dan koleksi-koleksi gambar mangsanya. Dalam banyak-banyak bahan bukti yang polis jumpa tu, ada satu gambar yang tak dapat disangkal oleh Jerry maupun peguam belanya. Dekat dalam gambar tu terdapat satu mayat wanita yang digantung menggunakan cangkuk. Dekat bawah mayat tu terdapat satu cermin dan Jerry mencuba untuk menangkap gambar melalui cermin tu dan secara tak sengaja telah menangkap gambarnya sendiri. Pada 4 Jun 1969, Jerry Brudos telah dihadapkan ke mahkamah atas kesalahan membunuh Karen Spinker dan Linda Sally disebabkan hanya 2 mayat je yang ditemui. Peguam bela Jerry membahaskan yang Jerry tak bersalah atas alasan penyakit mental dengan mengatakan yang Jerry ni tak sedar semasa dia melakukan jenayahnya. Dia mengatakan yang semua yang terjadi ni disebabkan layanan ibunya semasa dia membesar. Dia mengatakan lagi yang dia langsung tak berniat untuk membunuh mangsanya. Akan tetapi, melakukan kesemua benda-benda tu adalah kerana dia memerlukan patung bersaiz manusia untuk menggayakan koleksi pakaian dalam miliknya. Dia mengatakan yang dia menyesal tentang apa yang telah terjadi dan ingin mendapatkan rawatan di hospital sakit jiwa. Dia yakin yang dia akan sembuh selepas beberapa tahun mendapatkan rawatan. Korang ingat juri nak percaya ke? Hei, memang taklah. Menurut pakar psikologi yang interview Jerry selepas dia ditangkap, Jerry adalah seorang yang tidak mempunyai rasa bersalah langsung. Dia mengalami penyakit skizofrenia dan rasa dia lebih bijak daripada orang lain. Walaupun si Jerry ni mengalami kondisi mental yang kronik, dia tahu membezakan di antara betul dan salah. Disebabkan ini, segala perbahasan tak bersalah atas alasan penyakit mental tak diterima semasa perbicaraan. Selepas berbincang dengan peguam belanya, Jerry telah mengaku bersalah atas 3 pertuduhan yang dibentangkan. Pada 28 Jun 1969, Jerry telah didapati bersalah atas 3 pertuduhan dan dijatuhkan hukuman penjara life imprisonment ataupun penjara sampai dia mati. Dia berlainan tau dengan penjara seumur hidup dekat Malaysia. Sebagai contoh, kalau masa dia dipenjarakan tu umur dia 18 tahun, pesalah tu akan menjalani tempoh penjara selama 18 tahun juga. Itu dekat Malaysia. Tetapi kalau kat US, hukuman penjara paling berat adalah 25 to life. Bermakna pesalah akan dipenjara paling busuk pun adalah 25 tahun ataupun langsung tak boleh keluar penjara dah. Korang nak tahu tak si Jerry ni buat apa kat dalam penjara?
dia punya panjang akal. Dia telah menulis surat kepada syarikat kasut wanita untuk mendapatkan katalog koleksi kasut yang terbaru. Baginya itu adalah, dan dia dilihat selalu beronani sambil membelik buku katalog tu. Gila Mamat ni. Pada tahun 2006, setelah 37 tahun di penjara, Jerry mati diakibatkan penyakit kanser hati. Watak Jerry ni telah dimainkan oleh Happy Anderson dalam drama bersiri The Mindhunter dalam season 1 episod ke-7. Pada siapa yang suka pasal serial killer ni, Abang Boy suggest untuk korang pergi usah Mindhunter ni. Hoi, padu man. Cerita ni berdasarkan kisah benar tentang dua orang pegawai FBI, dan mereka ni mewujudkan satu unit yang diberi nama Psychology dan Behavioral Science, dan diorang ni lah yang orang pertama menggunakan ayat serial killer. Serius memang best. Kalau korang ada masa, korang boleh tengok dekat Netflix. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, mungkin korang boleh belanja Abang Boy dengan satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.